Okey, selamat pagi kelas 5 ikhlas. So hari ini cikgu akan sambung membuat penerangan tentang peranan kerajaan mengawal selia, pengeluar dan juga externality negatif. Okey. So jadi pengeluar seorang yang mengeluarkan suatu barang dan juga perkhidmatan, kerajaan perlu menyelia aktiviti-aktiviti mereka agar aktiviti-aktiviti mereka ini tidak ada menimbulkan niat untuk mengeksploitasi pengguna dan juga tidak menimbulkan externality negatif. Okay. So apa itu eksploitasi pengguna? Eksploitasi pengguna ini bermaksud contohnya pengeluar sengaja mengenakan harga yang mahal kepada barang tersebut kepada pengguna, ataupun pengeluar sengaja mengenakan barang yang tidak berkualiti kepada pengguna ataupun tidak berselamat kepada pengguna. So itu contoh eksploitasi pengguna. Manakala externality negatif pula yang rujuk kepada kesan-kesan pencemaran, kesan-kesan negatif yang timbul akibat daripada proses pengeluaran oleh pengeluar. Okay, iaitu externality negatif ni merujukkan kepada kos keluaran yang terpaksa ditanggungkan oleh masyarakat selain pengeluar dan pengguna barang tersebut. Kan, sebagai contoh sebuah ladang lembu. Okay, mereka sesuka hatinya membuang sisa-sisa buangan ladang lembu ke sungai yang berhampiran. Okay, sesungguhnya firma pengeluar dia tidak mengeluarkan kos pun. Dia tidak keluarkan kos untuk membersihkan sungai supaya rakyat mendapat sungai yang bersih. So tidak. Tetapi kos itu ditanggung oleh siapa? Kos tersebut ditanggung oleh penduduk masyarakat. Okay, apabila contohnya masyarakat yang mandi di sungai, jatuh sakit, kena kolera ke ataupun kena penyakit ke, keracunan air dan sebagainya, badan gatal-gatal dan sebagainya, pengguna yang terpaksa menanggung sendiri kos-kos perubatan ataupun menanggung segala kos-kos kesusahan yang disebabkan oleh pengeluar yang tidak bertanggungjawab, iaitu menghasilkan externality negatif. So itu namanya kos luaran lah, yang ditanggung oleh masyarakat. Begitu. Baik. So jadi kos luaran juga merupakan kesan yang memudaratkan masyarakat akibat kegiatan ekonomi yang dijalankan. So jadi kita tengok, sebenarnya yang kita lihat ini kerajaan dia perlu selia, ini pengeluar supaya dia tidak berlaku dua perkara ini, iaitu mengeksploitasi pengguna dan juga menimbulkan kesan negatif lah yang cikgu sebut tadi tu. Kalau dari segi mengeksploitasikan pengguna, iaitu firma mungkin menetapkan harga yang tinggi pada barang. Pengeluar menggunakan menjual barang yang tidak berkualiti, tidak selamat, menyebabkan kebajikan masyarakat ataupun kebajikan pengguna terjejas. Itu satu contoh eksploitasi pengguna. Jadi menimbulkan kesan negatif, eksternal negatif pula ialah seperti pencemaran, pelepasan asap kilang, pencemaran air akibat pembuangan sisa domestik dan sebagainya. So itu yang perlu dikawal oleh kerajaan. So kerajaan perlu dia kawal melalui cara macam mana? Melalui 3 cara, iaitu 1, undang-undang dan peraturan, 1, pembelian subsidi dan juga cukai. 3 cara kerajaan untuk mengawal kegiatan mereka. So macam mana dia, kita akan tengok. So kita tengok dulu cara melalui undang-undang dan juga peraturan. So undang-undang dan peraturan merupakan suatu peraturan atau segala peraturan yang digubal oleh kerajaan dan mesti dipatuhi oleh masyarakat. Contohnya Akta Kawalan Harga dan Anti Pencatuan. Itu undang-undang. Akta kan. Peraturan pula ialah merujuk kepada segala yang telah ditentukan dan harus dipatuhi. Pengelola yang tidak mematuhi peraturan akan dikena hukuman. Contohnya pengelola perlu melebarkan bungkusan makanan dengan mendapati kandungan sebenar makanan dan tarik luput ataupun tanda halal dan sebagainya. Itu satu contoh peraturan. Okey, baik. Macam mana undang-undang dan peraturan mengawal eksploitasi pengguna? Peniaga tidak dibenarkan menaikkan harga atau menurunkan barang harga yang dikelaskan sebagai barang kawalan tanpa persetujuan kerajaan. Maksudnya peniaga tidak boleh sebarang menaikkan harga barang-barang khasnya, barang-barang yang ada kawalan. Contohnya gula, tepung, telur, daging ayam, dan banyak lagi. Itu ialah kawalan. Even itu
muka. Mas pun adalah harga kawalan. Harga kawalan itu. Tidak boleh seberang naik, tidak boleh seberang turun. Right. Kerajaan juga melaksanakan dasar harga ataupun kota dengan menentukan ataupun dengan tujuan untuk mengawal harga pasaran supaya harga mampu beli. Okey, baik. Okey. Ini 3 dasar. Dasar harga maksimum, dasar harga minimum dan juga kota. Ini tujuan untuk menjaga harga supaya tidak terlampau banyak berubah. Okey, dasar harga maksimum ialah contohnya gula kita sudah tetapkan harganya RM2.60 1 kilo. Contoh. Tetapi peniaga dia tidak boleh sesuka hati untuk menjual gula dengan harga RM3, RM3.5 dan sebagainya atas sebab konon gula tidak cukup. Tidak boleh sebab dia sudah ditentukan dasar harga maksimum. Sudah tentukan harga. Telur pun sama. Musim perayaan dan misalnya kan kerajaan akan menentukan ini harga. Telur adalah sekian-sekian harga. Daging ayam dan sebagainya. So dasar harga maksimum. Dasar harga minimum pula rujuk kepada harga yang tidak boleh terlampau rendah pula. Harga ini bertujuan untuk menjaga kebajikan pengeluar. Sebab kalau kita tentukan harga minima, maksudnya menentukan harga boleh turun seturun-turunnya, kesian juga pengeluar sebab pengeluar mungkin akan menghadapi kerugian besar. So itu kita pula menjaga, kerajaan pula menjaga kebajikan pengeluar melalui dasar harga minima. Okey, seterusnya ialah kota. Kota ini ialah had atau penawaran sesuatu barang pada suatu tingkat kuantiti yang tertentu. Untuk mengatasi masalah lebihan ataupun kekurangan barang di pasaran. Kota ini ialah kalau contohnya kita pada musim ini kekurangan daging ayam. Apa yang akan berlaku sekiranya kekurangan daging ayam? Harga ayam akan cenderung naik sebab kuantiti penawaran adalah sedikit. Jadi kerajaan untuk mengatasi masalah ini tidak boleh biarkan ayam ini makin berkurangan dan sampai harga yang melonjak naik. Jadi kerajaan buka kota untuk mengimport ayam dari luar negara seperti dari Australia dan juga negara-negara lain. Ada yang sekarang ni ikan pun kita ikan pun kita import dari negara China sebenarnya. Tujuan dia ialah untuk menyeimbangkan kekurangan ataupun kelebihan itu bahan makanan. Itu 3 cara dia kalau untuk keseimbangan harga. Baik. Lepas itu mengawal kesan externality negatif. Kerajaan mengawal aktiviti pengeluaran melalui pemberian lesen. Ini kerajaan dia kerajaan mengawal aktiviti melalui pemberian lesen. Kalau firma yang tidak mematuhi peraturan ataupun ditetapkan, lesennya akan ditarik balik dan tidak dibenarkan beroperasi. So itu cara kerajaan. Yang contohnya kilang-kilang yang tidak ikut kilang-kilang yang tidak ikut operasi yang menjaga alam sekitar. Even sekarang tidak ikut SOP pun kita kena tahan kan. So itu salah satu cara kerajaan mengawal. Lepas tu bagi mengurangkan kesan eksternal negatif atas masyarakat seperti pencemaran persekitaran akibat perkembangan sektor perindustrian, kerajaan telah menentukan kawasan perindustrian, kawasan perumahan, kawasan industri berat, kawasan ringan. Maksudnya kerajaan dia sudah tentukan kawasan-kawasan ini untuk kawasan perumahan saja. Kawasan-kawasan tertentu untuk kawasan perindustrian, perkilangan, kawasan-kawasan tertentu untuk kawasan sekolah, kawasan untuk industri ringan dan sederhana misalnya. So dia sudah tentukan kawasan tu supaya tidak berlaku pencemaran yang terus direct kepada langsung kepada pengguna. So kita bayangkanlah kalau contohnya kerajaan dia membenarkan satu kilang pelupusan sampah di sebelah Taman Adika misalnya. So logik ke tidak? Tidak logik kan, sebab itu boleh mendatangkan sangat banyak kesan externality negatif kan. So akhir sekali kerajaan akan menjalankan pemantauan aktiviti pengeluaran firma dari semasa ke semasa untuk memastikan firma mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dan tidak mengancam alam sekitar. So hari ini kita akan belajar tentang satu yaitu peranan kerajaan melalui peraturan dan undang-undang dahulu. Kita akan sambung kemudian.